Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Zuhairi Osman, MCG Report. Kita mulakan dengan perkembangan khas pagar laut. Sepanjang musim perayaan Aidilfitri bermula 19 April hingga 17 Mei lalu, operasi ini memfokuskan usaha mengekang kegiatan jenayah rentas padan. Sepanjang tempoh itu, sebanyak 63 tangkapan melibatkan pelbagai kesalahan dibuat meliputi kes parti, kontraben dan barang kawalan serta bot nelayan asing. Menurut Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum, jumlah keseluruhan nilai rampasan sepanjang tempoh operasi yang dijalankan itu adalah bernilai RM22,948,860. Bagi kes parti, sebanyak 12 tangkapan direkodkan melibatkan 48 warga asing. Bagi kes pencerobohan bot nelayan asing pula sebanyak 15 bot melibatkan 160 kru warga Vietnam ditahan dengan rampasan bernilai RM22.5 juta. 13 tangkapan lagi dibuat membabitkan isu kontraban dan barang kawalan, di mana 4 kes penyeludupan rokok, 2 kes daun ketum dan masing-masing 1 kes membabitkan penyeludupan minyak masak, petrol, dadah, mercun dan tunggas dengan nilai rampasan sebanyak RM448,860. Bagi kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, sebanyak 23 tangkapan direkodkan, iaitu 9 kes melibatkan bot nelayan tempatan, 6 kes ordinan perkapalan saudagar MSO serta 8 kes di bawah enakmen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Sebuah vesel ditahan kerana disyaki menceroboh dan mencuri hasil laut di pelantar minyak tidak berpenghuni unmanned platform di barat laut Tanjung Kidurong, Bintulu sekitar jam 12.05 tengah hari pada 19 Mei lepas. Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus berkata, tangkapan dibuat menerusi Op Pelantar Merah Siri 1 2022 yang dilancarkan bagi membantras dan mengekang pencerobohan pelantar tidak berpenghuni demi memastikan peranan negara selamat dan aman untuk eksplorasi minyak dan gas asli negara. Semasa KM Arau melaksanakan operasi di sekitar perairan Bintulu, satu maklumat diterima berkaitan aktiviti pencerobohan ke atas unmanned platform oleh vesel yang tidak dikenali. Berikutan itu, KM Arau mengesan sebuah vesel nelayan tanpa nombor pendaftaran sedang bergerak dalam keadaan yang mencurigakan sekitar jam 10.30 pagi dari sebuah pelantar yang tidak berpenghuni di perairan Bintulu. KM Arau bertindak mengejar vesel yang cuba meloloskan diri hampir 2 jam. Akhirnya, percaya dipintas bagi tujuan pemeriksaan dan penggeledahan. Hasil pemeriksaan tim operasi mendapati vesel itu dikendalikan oleh 7 kru termasuk tekong warga asing tanpa sebarang dokumen pengenalan diri berumur lingkungan 22 hingga 40 tahun. Kesemua kru vesel serta hasil rampasan ditahan dan diiring ke jeti Pusat Tahanan Vesel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Zon Maritim Kuala Perlis menahan sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran dan cuba menyeruduk keluar petrol di kedudukan kurang 1.1 Batu Natika, barat pantai Pulau Ketam, Perlis sekitar jam 6.34 petang 12 Mei lepas. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Mat Zaid berkata, kejayaan itu adalah hasil maklumat risikan bagi membongkar aktiviti penyeludupan minyak petrol oleh bot nelayan tempatan di sekitar perairan Perlis. Pada sekitar jam 6.15 petang, pasukan operasi diatur gerak ke lokasi dan berjaya mengesan seorang suspek sedang mengemudi bot dalam keadaan mencurigakan keluar dari muara Kuala Perlis menuju ke arah sempadan Thailand.
Sebaik menyedari kehadiran bot penguatkuasa, suspek memecut laju untuk meloloskan diri namun berjaya dipintas. Hasil pemeriksaan mendapati bot itu dikendalikan oleh seorang tekong warga tempatan berumur 31 tahun dan menemukan 14 tong berisi kira-kira 350 liter petrol dengan nilai anggaran RM2,100 yang disembunyikan dalam petak simpanan ikan dan 1 tong gas memasak bernilai RM180. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Suspek, bot serta hasil rampasan dianggar bernilai kira-kira RM17,280 dibawa ke Jeti Zon Maritim Kuala Perlis, kemudian diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Maritim di Selangor berjaya mematahkan cubaan seorang tekong bersama 3 awak-awak dari Indonesia yang cuba menyeruduk keluar 10 pendatang asing tanpa izin parti ke negara jiran. Pengarah Maritim Negeri Selangor Kapten V. Sibakumar berkata, Radar Sistem Pengawasan Maritim Laut Malaysia swasela terdahulu mengesan satu vesel dalam keadaan mencurigakan kira-kira pukul 2.55 pagi 27 Mei lalu sedang bergerak di perairan Indonesia menuju perairan Sungai Buloh. Kapal maritim Bagan Datuk yang sedang dalam pelaksanaan op pesan dan op benteng laut telah diatur gerak ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi, sebuah bot kayu berwarna merah berjalur biru didaftarkan sebagai KM Sanjaya Group dikesan sedang bergerak menuju ke daratan. Menyedari kehadiran kapal penguatkuasa, bot suspek cuba melarikan diri dengan memasuki perairan Selangor. Pada jam lebih kurang 5.17 pagi, bot maritim perkasa 35 telah berjaya menahan sebuah bot butter trade KM Sanjaya Group di kedudukan 1.6 batu nautika dari barat Jeram, Selangor. Pemeriksaan lanjut mendapati bot terbabit mempunyai permit sah untuk membawa barangan menggunakan sistem pertukaran barter tetapi telah disalahgunakan oleh suspek. Tegas beliau, setiap parti dikenakan bayaran antara RM1,300 hingga RM1,700 oleh pihak ejen yang menguruskan pergerakan bot-bot berkenaan. Biasa berapa lama mengambil masa tu daripada satu balai sampai ke posisi yang nak turunkan tu berapa lama? Kita berangkat pukul 6 sampai kita pada sini pukul 12 ke atau pukul 1 macam. Dalam 6-7 jam perjalanan lah. Sampai turun, lepas tu ambil keluar lagi sekali. Mana satu trip berapa yang dibayar kepada dia? 4 juta. 4 juta. Mana sekali hantar 4 juta, balik 4 juta. Tak, pergi balik. 4 juta tu hantar dan balik lah. Ya. Tekong, kru kapal dan kesemua parti berusia dalam lingkungan 23 hingga 50 tahun yang merupakan warga negara Indonesia ditahan di Pejabat Maritim Negeri Selangor. Manakala bot dibawa ke jeti pasukan Polis Marin Pulau Indah untuk siasatan. Bot butter trade ataupun kapal pertukaran barang ini ditahan di perairan barat Jeram, Selangor di kedudukan 1.6 batu nautika, dan kalau kita lihat ni geladak bawah ini merupakan kawasan ataupun ruangan yang menempatkan 10 orang penumpang untuk cubaan keluar daripada Malaysia ke Indonesia oleh tekong dan juga 3 orang awak-awak. Dan kita lihatkan juga cubaan ini dapat dipatahkan oleh pasukan Maritim Malaysia, dan bot ini diletakkan di jeti pasukan Polis Marin Pulau Indah untuk disiasat. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksmana Madya Maritim Datuk Kamaruzaman Haji Abu Hassan telah bersara wajib pada 25 Mei 2022.
Beliau memulakan perkhidmatan bersama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada tahun 1980. Menyertai tim nukleus Perubahan Maritim Malaysia sejak 2005, seterusnya meneruskan perkhidmatan di agensi ini sehingga bersara. Setelah 43 tahun berkhidmat, beliau diraikan dalam Majlis Jasa Mudi Kenang serta Istiadat Streetlining yang diadakan di perkarangan Ibu Pejabat Maritim Malaysia Putrajaya baru-baru ini. Terdahulu, Majlis Serah Terima Tugas Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia turut diadakan di Ibu Pejabat Maritim Malaysia dengan disaksikan Ketua Pengarah Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubir bin Maksum serta barisan pegawai dan anggota Maritim Malaysia. Pengarah Bahagian Penguatkuasa dan Penyelarasan Maritim Malaysia, Laksamana Muda Maritim Hamid Haji Muhammad Amin menanggung tugas sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia mulai 26 Mei 2022. Kita beralih ke berita op cari laman. Zon Maritim Kemaman menerima aduan berkenaan penemuan mayat seorang lelaki lebih kurang 2 batu nautika dari Kuala Kemaman pada jam 2.10 petang pada 20 Mei lalu. Mayat yang ditemui itu disyaki salah seorang daripada pasangan suami isteri yang dilaporkan hilang, dipercayai lemas di Pantai Kijal. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidir Hadi bin Abdul Rashid berkata, Zon Maritim Kemaman menerima aduan daripada pengadu dan telah mengatur gerak bot Pengalang 17 ke lokasi kejadian. Mayat telah dibawa ke JT Zon Maritim Kemaman dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Maritime Rescue Sub-Center MRSC Kuantan telah dimaklumkan berkenaan penemuan mayat tersebut. Untuk rekod, identiti mayat itu ialah T. Razali bin Wok, 74 tahun, yang dilaporkan jatuh laut dan hilang dalam lingkungan lebih kurang 4 batu nautika daripada Kuala Cendering ketika bot memasuki Pengkalan Cendering sekitar jam 5.30 pagi pada 16 Mei lalu. Seterusnya, mayat disyaki individu terjun jambatan pertama Pulau Pinang pada 16 Mei. Ditemui terapung berhampiran perairan Pulau Rimau lebih kurang jam 9.40 pagi 2 hari kemudian. Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang, Kapten Maritim Abdul Razak Mohamed berkata, operasi cari lamat hari ketiga dihentikan setelah Pusat Operasi Maritim Negeri Pulau Pinang menerima panggilan dari Balai Polis Perai memaklumkan penemuan oleh nelayan tempatan lebih kurang jarak 2.3 batu nautika barat daya Pulau Rimau. Perkasa 1221 serta aset agensi sahabat yang terlibat diatur gerak ke lokasi penemuan. Mayat mangsa dibawa oleh bot RH35 pasukan Polis Marin ke JT Polis Marin Batu Uban untuk proses pengecaman dan sanitasi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Besar Pulau Pinang untuk tindakan lanjut. Identiti mangsa dikenali sebagai T. Wei Kwang, 28 tahun, dipercayai dari Johor Bahru, meninggalkan kenderaan jenis Pro 2 Mayavi putih di atas jambatan serta dokumen pengenalan diri. Menurut pakar Sekretari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Rozanizam bin Zakaria, mereka yang mempunyai masalah tekanan emosi atau kemurungan berhubung dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan solusi daripada memilih untuk menamatkan riwayat. Apa yang saya harapkan, isu kejadian bunuh diri ataupun cubaan bunuh diri yang berlaku di kalangan masyarakat pada hari ini menjadi iktibar kepada kita semua tentang kepentingan isu kesihatan mental dan bagaimana kita sebagai masyarakat, ahli keluarga, kerajaan dan bukan kerajaan untuk sama-sama menggembling tenaga membantu mereka yang berhadapan dengan isu kesihatan mental. Kenapa saya kaitkan dengan isu kesihatan mental? Kerana seperti mana yang kita tahu, kebanyakan kes yang melibatkan percubaan bunuh diri, di sebaliknya ada isu-isu kesihatan mental termasuk penyakit mental yang pada hakikatnya boleh dirawat dan perlu dirawat. Nasihat saya kepada mereka yang terlibat dengan ataupun mereka yang menghadapi sebarang isu berkaitan kesihatan mental, jangan malu untuk ke hadapan, dapatkan bantuan kerana anda tidak berkesorangan. Yang penting mesej yang kita nak sampaikan di luar sana dan isu kejadian bunuh diri ini boleh dicegah
mereka yang berhadapan dengan isu kesihatan mental boleh dibantu, dan masyarakat secara keseluruhannya mempunyai peranan dari semua aspek, insya-Allah. Dan seterusnya kepada pihak media juga, kena berhati-hati bila melaporkan kejadian bunuh diri, dan supaya kita tak nak berlaku kejadian di mana mereka meniru aksi yang kita laporkan. Dan jadi laporkanlah secara berhemah dan elakkan mensensasikan berita, elakkan mendetailkan maklumat tentang kejadian bunuh diri tersebut, dan yang penting kita nak highlight message tadi, iaitu message bantuan yang mereka perlu dapatkan. Untuk rekod, sejak tahun 2019 hingga 24 Mei lalu, sebanyak 46 kes terjun dilaporkan berlaku di Jabatan Pulau Pinang. Bagi tahun 2022 sahaja, merekodkan kes tertinggi iaitu 15 insiden dalam tempoh Januari hingga Mei. Untuk bulan Mei tahun ini, sebanyak 8 kes dilaporkan dan 4 daripadanya dilaporkan maut. MCG Report berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan suasana sepanjang program interaksi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin bersama warga maritim Malaysia yang berlangsung di perkarangan Ibu Pejabat Maritim Malaysia Putrajaya baru-baru ini. Program interaksi ini adalah bagi mengeratkan hubungan antara kementerian dan agensi di bawahnya. Sekian dahulu daripada kami. Assalamualaikum dan insya-Allah kita bertemu lagi.